أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada sekalian hamba-Nya yang tidak pernah habis. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, orang-orang yang sentiasa bersama dengan baginda, dan seterusnya sidang pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada di hari yang kedua Jamadil Awal 1442 Hijrah, bersamaan dengan 17 Disember 2020, dan di dalam ruangan pengajian kita pada pagi ini memilih satu tajuk untuk dikongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu beriman kepada hari kiamat. Sebagaimana yang kita maklum bahawa beriman pada hari kiamat ialah mempercayai dengan kepercayaan yang jazam bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya sebagai hayatun khalidah, yakni hidup yang berkekalan. Malah hidup mereka akan berakhir dengan kedatangan hari kiamat, dan tidak ada satu hari pun selepas hari kiamat itu. Di mana dia memberitahu kepada kita bahawa hari kiamat ini kita kena beriman dengan hari kiamat dengan keimanan ataupun kepercayaan yang jazam, kepercayaan yang sungguh-sungguh, dipanggil kepercayaan yang tidak berbelah bahagi, ataupun kepercayaan sepenuhnya bahawa hidup manusia di dunia ini bukan hidup untuk selama-lamanya. Tak ada seorang manusia pun hidup di dunia hari ini sebagai hidup yang kekal. Tak ada hayatun khalidah, tak berlaku. Tak ada manusia, bahkan tak ada satu pun yang ada di alam ini akan kekal. Tak ada, bahkan semuanya akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Malah kata dia hidup ini akan berakhir dengan kedatangan hari kiamat. Bila mari hari kiamat, semua yang ada ni musnah. Tidak ada satu pun yang kekal, tidak ada satu pun yang boleh hidup setelah berlakunya hari kiamat. Dan mereka juga mempercayai dengan penuh keimanan bahawa manusia itu akan dihidupkan semula. Lepas pada kita hidup hari ini dan kita mati, dan selepas pada mati itu dia ada hidup pula. Maka kita kena beriman, kena percaya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, yang dalam keadaan tidak ada ragu walaupun sedikit bahawasanya hidup lepas pada mati itu wujud. Hidup lepas pada mati itu ada di satu tempat yang nama dia kali yang kedua hidup ini, di satu negeri nama dia di negeri akhirat. Di negeri akhirat. Hari ini kita hidup di dunia. Hidup lepas mati ini adalah hidup di akhirat. Sebagai gapo hidup di akhirat ni? Sebagai hayatun khalidah, ataupun sebagai satu tempat yang kekal abadi, dan di sanalah untuk manusia menerima segala balasan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia pada hari ini, yang dikenali dengan Darul Jaza, negeri untuk menerima balasan. Gapo yang kita buat sepanjang hidup kita hari ini, sama ada hak baik ke
ataupun sebaliknya hak tak baik ke, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Zalah, surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah Ta'ala kata siapa-siapa ia buat benda baik walaupun sebesar zarah, dia akan tengok. Dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu juga siapa-siapa ia buat benda yang tak baik, Allah Ta'ala kata aku tunjuk juga. Dia akan dapat tengok. Walau sekecil mana sekalipun. Pendek kata kat, setiap apa yang kita lakukan hari ini, sama ada baik ataupun buruk, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tinggal. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk semua, akan pamer kepada Tuhan punya hak tu, supaya tahun ni demo hidup di dunia hari tu, hak baik lagu ni, hak tak baik lagu ni. Itulah balasan yang akan diterima oleh setiap manusia ketika hidup di negeri akhirat ataupun darul jaza di akhirat nanti. Dengan arti kata lain, apabila datang hari kiamat kelak, semua manusia berpindah hidupnya dari darul amal kepada darul jaza. Dengan kata lain, kata dia, hidup apabila berlakunya hari kiamat, iaitu hari musnahnya alam ini, di mana manusia ni akan dihidupkan semula di satu tempat, dipindahkan daripada darul amal kepada darul jaza. Iaitu hari ni kita duduk di darul amal. Di dunia ni ada untuk apa? Untuk nak beramal. Kadang-kadang manusia dia berada di dunia hari ni, dia lupa matlamat hidup dia sebenar tu lagu mana. Manusia hidup di dunia hari ni, dia tak tahu apa tujuan hidup dia yang sebenarnya. Walhal kehidupan adalah sebenarnya hidup di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita jadi orang yang beramal. Bagaimana kalau kita tengok ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Dan itulah antara objektif utama manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, adalah untuk beribadat. Dan ulama-ulama mengatakan fokus ibadat di sini adalah ibu segala ibadahnya ialah salat, sembahyang. Ini antara tujuan utama kita dicipta oleh Allah, dan kita dijadikan sebagai manusia untuk menjadikan hamba yang mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, iaitu kita mendirikan salat. Kalau tidak kerana untuk nak mendirikan salat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak buat apa kita. Lebih baik tak payah jadi manusia kalau hidup tidak nak mendirikan salat. Maka itulah kehidupan sebenar. Sebab apa? Sebab dalam semaya ni dia ada belakang dah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila kamu selesai mendirikan sembahyang, Allah Ta'ala kata apa? فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya apa? Artinya kita hidup ni, kita kena utamakan hak kehidupan yang diperintah oleh Allah Ta'ala, ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala, iaitu menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala melalui ibadat salat. Semaya dulu, kata Allah. Apabila kamu selesai mendirikan semaya, gilah nak gimana pun, fantashiru fil ar, bertebaranlah kamu di muka bumi. Sama ada kamu nak jadi sebagai seorang yang pertukangan ke, ahli perniagaan ke, di jabatan kerajaan ke, pertanian ke, penternakan, silalah, kata Allah Ta'ala, semua aku sedia dan belaka untuk kamu, tapi syaratnya kamu dirikanlah salat. Maknanya jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala terlebih dahulu sebagai bekal untuk akhirat, barulah untuk urusan dunia. Itu kehidupan yang kita kena faham, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita hari ini adalah untuk beramal. Segala benda yang kita buat hari ini biar jadi amalan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu terima sebagai pahala untuk kita. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan segala ibadat kita, tutur kata kita, pakaian kita, makan minum kita, tidur bangun kita, seluruh kehidupan kita, kerja sehari-hari ni start daripada kita bangun tidur sampai kita tidur pula, biar jadi pahala. Kerja buat kita tu biar jadi pahala, kerana pahala ni lah untuk kita nak bawa balik bersama dengan kita ketika kita tinggalkan dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sana, yakni di akhirat, itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi balasan.
Dan akan memberi balasan hasil daripada kerja buat kita hari ni. Banyak hadis-hadis Nabi ia kita jumpa ia dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan betapa dunia ni sebenarnya tidak ada apa pun di sisi Allah. Betul lah Nabi mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah merupakan ladang untuk kamu berkebun nak balik ke akhirat. Maknanya kita hidup di dunia hari ni, kita nak cari pahala sebanyak mungkin, hasilnya kita nak kutip di akhirat. Tu tujuan. Tapi ramai manusia hari ni hidup di dunia, dia lupa benar ni. Dia hidup di dunia, dia ditipu oleh kemewahan-kemewahan dunia, ditipu oleh hawa nafsu, ditipu oleh harta benda, ditipu oleh iblis dan sebagainya, menyebabkan dia lari jauh daripada kebenaran, menyebabkan dia tu lupa tujuan sebenar dia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di dunia pada hari ini. Itulah kesilapan yang kita kadang-kala kita kena renung. Kadang-kala kita kena tengok apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya ada benda yang kita kena betulkan kembali. Adakah aku hari ini, ya Allah, aku berdiri di atas jalan hidayah-Mu, ya Allah? Adakah kerja buat aku hari ini mu terima, ya Allah? Adakah kerja buat aku hari ini betul ataupun salah, ya Allah? Dia kena ada muhasabah-muhasabah sedemikian untuk membina kepada diri kita sendiri. Nah, sebab kadang-kadang kita ni dia berasa comel, sok mudah, kita dia berasa baik, tapi rupa-rupanya di sebaliknya. Jadi itu penting benda-benda demikian. Sebelum kita dipindahkan ke suatu alam, ia diberi nama alam akhirat tadi. Lalu kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semua manusia itu dari kubur mereka. Setelah kita hidup hari ini, kemudian bila berlaku kiamat, manusia dimatikan, kemudian manusia dihidupkan semula, dihidupkan semula daripada kubur masing-masing, dan mereka dihimpunkan di mahsyar untuk dihisap amalan mereka masing-masing dan menerima pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila berlakunya tiupan sangkakala kali yang kedua, dia panggil. Berlakunya tiupan sangkakala fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Dan apabila berlakunya tiupan sangkakala dengan sekali tiup ya. Jadi artinya bila berlaku tiupan sangkakala ni manusia hidup semula. Manusia hok hidup lama dah di dunia hari ni, kemudian mati, selama mana dah dan hok ada hari ni dan akan mati, dan akan lahir lagi, dan akan mati juga. Semua ni selama mana jumlah manusia yang pernah hidup di dunia, hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa banyak ni. Semuanya Allah Ta'ala kata, aku akan hidup semula kamu ni sekaligus, serentak. Bayangkan bagaimana manusia bila berlaku tiupan sangkakala ni hidup semula kali yang kedua ni di akhirat nanti, suatu kehidupan yang sekaligus. Serta pakat hidup belaka tidak sebagaimana hidup di dunia hari ni. Di dunia hari ni ia silih berganti, dia panggil. Hak ni hidup, hak ni mati dah, hak ni jadi orang tua, hak ni barulah macam-macam kita tengok. Tapi bila bangkit daripada kubur ni, Allah Ta'ala kata aku bangkit sekaligus belaka. Lalu mereka, Nabi SAW menyatakan manusia dibangkitkan daripada kubur lalu dihalau ke bumi mahsyar dalam keadaan 3 golongan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, golongan bagaimana mereka? Nabi mengatakan golongan yang pertama ialah mereka dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan disediakan kepada mereka kenderaan untuk membawa mereka ke bumi mahsyar. Ini satu golongan. Golongan ini adalah golongan orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah Ta'ala telah redha dah kepada mereka. Satu. Yang kedua, ada golongan yang dibangkit daripada kubur selepas daripada mereka dimatikan ini, ialah golongan yang mana mereka ni bangkit dalam keadaan mereka pergi kepada bumi mahsyar dalam keadaan berjalan kaki. Bayangkan jalan kaki yang tak tahu berapa jauh, berapa lama. Bayangkan jalan kaki dalam keadaan tidak ada alas kaki, tak ada kasut selipar. Kita hari ni katakanlah duduk di Kota Baru ni, nak jalan pergi ke Pasir Mas, dalam keadaan tak ada selipar, tak ada kasut, agak-agak boleh sapa ke dah. Sini satu benda yang kita rasa payah bagi kita. Bayangkan di akhirat kelak bila bangkit pada kubur, tak ada apa pun untuk kita jalan lagi pada bumi mahsyar. Dan semua manusia kena pergi. Dua. Yang ketiga, Nabi mengatakan ada golongan yang ketiga, mereka dibangkit daripada kubur ni di bumi mahsyar kelak, mereka akan dihalau ke bumi mahsyar dalam keadaan mereka berjalan kaki di atas, kepala di bawah. Kepala lah ke bawah, kaki lah ke atas. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nak jalan lagu mana lah kaki ali atas, kepala lah ke bawah?
Nabi kata bagaimana mereka berjalan di dunia itu dengan kaki di bawah kepala di atas. Siapa yang menciptakan mereka? Lalu sahabat mengatakan Allah. Demikianlah hari ini mereka bangkit daripada kubur dalam keadaan kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas. Allah Ta'ala juga yang lakukan demikian. Mereka adalah golongan minal kafirin, di kalangan orang kafir, orang-orang yang mana kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah min zalik. Jadi bayangkan bagaimana mereka nak berjalan demikian. Manusia ni bila kita kata jalan dengan kepala kaki ke atas, dia tak boleh nak terima. Dia tak boleh nak percaya sebab bagi tak menasabah bagi dia. Manusia ni tak menasabah kalau dia tak tengok. Orang kata ular tu jalan dengan perut, dia percaya ke tak percaya? Tapi bila dia tengok sengoti ular ni jalan tak ada kaki pun, bukan ular tak ada kaki ni jalan lebih laju daripada manusia ada kaki. Bukan hamba dia tak ada pun. Siapa yang maha berkuasa? Allah. Maka begitulah suasana yang digambarkan oleh Nabi, kehidupan manusia setelah berlaku tiupan saka kala kali yang kedua, mereka bangkit dalam keadaan amal masing-masing mereka. Untuk nak gapa ni? Mereka dihimpun di bumi mahsyar untuk dihisap amalan mereka masing-masing dan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dihidup ke semula ni adalah untuk nak himpun di bumi mahsyar, lalu untuk dihisap, dihitung. Bayangkan bagaimana kalau kita buka kitab, nama dia kitab Mestika Hadis, cari jilid yang pertama, bab beriman kepada hari akhirat. Kita akan jumpa satu hadis bagaimana Nabi menceritakan suasana manusia di bumi mahsyar. Dan bagaimana orang-orang berada di penghuni mahsyar itu terhutang budi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bumi mahsyar tu, tuan sahabat tanya, ya Rasulullah, lagu mana bumi mahsyar? Nabi mengatakan dia adalah tanah yang rata, tak ada bukit, tak ada lurah, tak ada air, tak ada kedai-kedai, tak ada pokok kayu, tak ada gapo sekara untuk dijadikan sebagai perlindungan kepada manusia. Bahkan tanah ini warna kemerah-merahan, seperti roti yang baru masak dari dibakar. Dan tanahnya dipenuhi oleh hak duduk di bumi mahsyar ni, apa dia? Segala manusia duduk situlah. Segala jin duduk situlah. Segala binatang duduk situlah. Dan malaikat pun duduk situlah. Iblis pun duduk situlah. Dikumpul, dihimpun oleh Allah Ta'ala situ dalam jangka masa yang cukup lama. Dalam keadaan mereka tidak ada pakaian walau seurat benang. Dalam keadaan mereka tidak ada air walaupun setitik. Dalam keadaan mereka tidak disediakan nasi walaupun sebutir. Dalam keadaan mereka tidak ada bayangan walau sebesar daun rumput. Dalam keadaan bagaimana cahaya matahari itu sejengkal dengan kepala mereka. Inilah huru-hara dia panggil. Inilah kedahsyatan. Inilah suasana mahsyar yang digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada ketika itu penghuni-penghuni mahsyar ni menangis. Nabi kata kuat tak kuat mereka menangis. Lurahan air mata mereka ni bagaikan tali air yang panjang. Bagaimana mereka menangis, tidak ada siapa pun yang peduli. Bagaimana mereka menunggu lama di tempat ni, tak ada siapa pun yang boleh, ia berani nak mengeluarkan suara apa-apa. Tiba-tiba dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala padamkan pelita matahari. Dalam keadaan gelap gelita, hiruk pikuk, huru-hara begitu, bertindih-tindih, gegak gempita penghuni mahsyar gini. Dalam keadaan suasana yang tidak lagi terkawal, masing-masing nak menyelamatkan diri, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala runtuhkan langit sekeping demi sekeping. Bayangkan benda hok jatuh daripada tinggi, ia bunyinya kuat satu hadah, dalam keadaan manusia lari bertempiaran tak tahu nak berlindung di mana. Mengambil masa selama lebih daripada 500 tahun waktu akhirat. Bayangkan ini kedahsyatan bumi mahsyar. Kedahsyatan bumi mahsyar. Jadi lama penghuni mahsyar ini dibiarkan begitu. Dan manusia berdiri di bumi mahsyar saja dalam keadaan tak dibenarkan duduk, tak kurang daripada 50,000 tahun waktu akhirat. Bayangkan 50,000 tahun waktu akhirat ni, kalau kita nak ukur dengan waktu dunia tak termampu untuk kita nak jangkaukan. Kenapa? Sebab 2 minit waktu akhirat menyamai dengan 48 jam waktu dunia. Maknanya 2 minit waktu akhirat atau waktu dunia tu 2 hari dah.
Apa kalau satu hari waktu akhirat menyamai dengan 1000 tahun waktu dunia? Sehari waktu akhirat tu 1000 tahun waktu dunia. Kita hidup hari ni berapa tahun, tuan-tuan? Kita hidup hari ni 60 tahun ya hari kita. Habis terik 70. Lain lagi 80. Kalau ada rezeki lagi 90. 90 ni tepuh dengan bulu keni pun luruh dah. Nasi yang kita makan pun kita kata tak makan lagi. Dah kain baju kita pakai pun kita tak kena. Apa erti dah kita hidup? Dah tak boleh nak beza lagi dah siang dan malam. Tak tahu dah kita nak tengok suasana waktu dan sebagainya. Dia hidup semua diuruh oleh orang belakang. Apa erti hidup begini? Jadi ini kehidupan dunia yang sekejap ini pun susah dah kita. Sedangkan waktu akhirat yang lamanya 1000 tahun waktu dunia menyamai dengan satu hari waktu akhirat ni, gak kita hidup 60 tahun lebih kurang 1 jam 50 minit sahaja. Maknanya orang yang hidup 60 tahun 1 jam 50 minit waktu akhirat. Jadi kalau setakat ni yang hidup nak bangga apa sangat kita? Apa benda yang kita nak gedebe, nak sohu sangat? Kalau harta sebanyak mana yang kita nak kumpul? Yang kita nak cari? Kalau pangkat setinggi mana yang kita nak? Kalau glamour, sohu, popular setara mana yang kita nak? Kalau apa-apa sekalipun yang kita cari berkesabit dengan dunia ni, sebanyak mana yang kita nak dan selama mana kita boleh bertahan. Sebab dia sampai kepada satu tahap, sampai kepada satu peringkat, dia tak akan bersama dengan kita lagi dah. Hak nama harta, hak nama keluarga, hak nama anak isteri, hak nama rakan sahabat, hak nama kedudukan, pangkat, gelar, jawatan, semua ni akan berpisah dengan kita apabila idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, apabila nyawa kita sampai di hulkum, ketika tu kita pun nampak dah tempat kita nak pergi. Hak ni setakat ni lah. Hak kita duk bangga-bangga, kita duk sohu-sohu selama ni tak bersama dengan kita pun. Kumpullah sebanyak mana harta benda di bumi tak akan bawa bersama dengan kita. Carilah kehebatan setara mana yang kita nak, tak akan bersama kita, tak akan bela pun kita. Jadi kalau itu je kita tahu dah hak sempadan di setakat tu, untuk apa kita nak bersungguh sangat? Baik kita guna hak ni, iaitu cari bekal untuk dijadikan sebagai pembela kepada kita di hari kita bangkit dalam keadaan tidak ada harta benda, anak pinak dan sebagainya. Benarlah Allah Ta'ala mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allah Ta'ala kata hari yang tak berguna segala harta benda, anak pinak, segala apalah tak berguna. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah Ta'ala qalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman, hati yang bertakwa. Hak ni hak laku di sisi Allah. Jadi kita tanya hidup kita di dunia hari ni, kita nak nobatkan diri kita, kita nak gelar diri kita ni sebagai seorang apa? Sebagai seorang yang bertakwa ke kita? Sebagai seorang yang soleh ke kita? Sebagai seorang yang berpura-pura takwa ke kita, ataupun siapa sebenarnya kita? Jadi jawapan ini ada dalam diri kita untuk kita memberi jawapan kepada kita sendiri. Kita tidak nak menghukum sesiapa. Kita tidak boleh nak meletak orang ni gini, tak ada. Kita tidak tahu, kita nak letak untuk diri kita sahaja. Jadi kalau kita berasa kita tak baik, kita kena baiki biar jadi baik. Kalau kita berasa kita tidak banyak amal ibadat, kita kena berusaha biar jadi banyak amal ibadat. Sebab ketika berada di bumi mahsyar ni tak ada benda pun yang laku melainkan amal ibadat yang kita kehendaki. Lalu itulah Nabi mengatakan bahawa di saat ini manusia masing-masing rasa sayang dengan ibadat masing-masing, dengan pahala. Dia tak sebui kepada siapa-siapa, walaupun ibu bapa kepada anak-anak ataupun anak-anak kepada mak ayah. Masing-masing nak menyelamatkan diri. Mahalnya sebuah ibadat pada masa tu, mahalnya sejenis pahala pada ketika tu. Hari ni ya manusia tak peduli. Jadi Allah Ta'ala buka peluang kepada kita tu, atau kita rebutlah peluang ni. Bagaimana kalau kita duduk dalam majlis ilmu, gapo yang kita dapat? Antara kita dapat doa di kalangan para malaikat yang mendoakan kepada Allah Ta'ala, yang melebarkan sayapnya, yang memohon kepada Allah Ta'ala supaya apa? Orang berada dalam majlis ilmu diampunkan dosa oleh Allah. Nabi kata bila kamu berada dalam majlis ilmu, kamu telah berada di dalam taman syurga. Ambillah peluang ini. Begitu juga waktu kita berada dalam majlis zikir, dalam majlis ibadat, majlis baca Quran, majlis solat, majlis bicara ilmu dan sebagainya. Ini adalah pahala yang berganda-ganda. Dan kalau kamu, Nabi kata, tahu tentang sesuatu benda mendatang kebaikan, kamulah antara orang yang menyertainya.
Majlis baca Quran sebagai contoh. Quran ini tengok pun dapat pahala dah. Dengar pun dapat pahala. Dan bila kita baca satu huruf tu berapa? Patut nak baca satu huruf. Maknanya beribu-ribu hasanah. Beribu-ribu kebaikan yang kita perolehi. Dan gapo hasil pada baca Al-Quran. Kita tadabbur, kita faham, kita hayati, kita ingat dan kita amal. Pahala nak kata berapa banyak. Ini dia panggil peluang-peluang yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Supalah juga dengan solat. Kita semaya fardu, kita semaya berjemaah, kita semaya sunat tu, semaya sunat ni. Pahalanya cukup berganda-ganda. Semua ni tika mana kita boleh buat? Tika hidup hari ni. Sebab apabila nyawa kita ni berpisah daripada badan, apabila kita tinggalkan dunia, semua putus belaka dah. Tak ada dah kita dalam kubur sikit lagi, tak ada benda dah yang kita boleh buat. Dah dalam kubur sikit lagi, maknanya tidak ada lagi dah solat, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi wirid zikir dan sebagainya. Tak ada lagi dah doa sedekah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam kubur ada satu tempat untuk kita nak berehat. Jadi untuk kita nak jadikan kubur kita ni satu tempat yang kita nak berehat, untuk kita nak jadikan kubur kita sebagai satu taman daripada taman syurga, maka kita kena bina kehidupan kita hari ni. Waktu kita hidup di dunia hari ni, biar jadi baik belaka, biar jadi comel belaka. Sebab Nabi telah sebut, innal qabra raudatan min riyadil jannah. Sesungguhnya kubur itu, kata baginda, adalah satu taman daripada taman syurga. Atau sebaliknya, au hufratin min hufiran nar. Atau sebaliknya, satu luban daripada azab api neraka. Ni kubur dua keadaan. Satunya satu taman syurga, dan satunya luban daripada api neraka. Maka dia nak jadi taman syurga ke ataupun nak jadi luban neraka ke, kitalah yang mengatur hidup kita. Jadi sebenarnya kehidupan kita di dunia hari ini adalah untuk kita nak tentukan hala tuju kita hidup di akhirat. Jangan kita kata hidup di dunia hari ini, tak apa di dunia hari ini, ikut kita lah hidup lagu mana, siapa boleh peduli. Moga hidup masing-masing, mati masing-masing, kubur masing-masing. Ialah kerana masing-masing ni lah Allah Ta'ala mari Nabi untuk peringatkan kepada manusia, untuk nasihat tegur kepada manusia, cerita berkaitan dengan benda-benda kehidupan selepas daripada mati. Untuk manusia ni tahu apa benda yang dia kena bawa. Jadi di akhirat kelak bila sampai situ tu, Nabi katakan setelah manusia didera oleh Allah Ta'ala lama demikian, tidak ada udara yang bertiup, lalu tiba-tiba ada di kalangan penghuni mahsyar menyatakan, tak ada ke di kalangan kita. Tak ada ke di kalangan roh ramai-ramai duk di bumi mahsyar ni, hok berani gi jumpa dengan Allah Ta'ala untuk nak ambil cara tentang hak kita. Ahli mahsyar tu Nabi kata akan kecek gitu, tak ada kodok di kalangan kita ni, mana kalau kita boleh tawakal lah ngadak dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ambil hal tentang kita. Siapa berani? Tak ada siapa yang berani. Melainkan pada masa itu mereka melihat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebagai utusan Allah, sebagai orang yang rapat dengan Allah, sebagai orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, dan mereka ni penyampai agama Allah Ta'ala di dunia gitu. Orang lain tak gerak. Pemimpin-pemimpin kita hari ni ke, ketua-ketua kita hari ni ke, dan ibu bapa kita, sahabat kita, siapa ada pada hari ni tak mampu. Jadi hok nampak sikit hari ni adalah Nabi-Nabi lah. Lepas nak pergi cari Nabi mana? Nak pergi royak ke mana? Lalu kata Nabi, mereka nak bicara sama-sama penghuni mahsyar ni, nak pergi cari Nabi yang mula-mula sekali adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Nabi Adam ni, utuna Adam, mereka nak pergi dapatkan Nabi Adam sebab Nabi Adam lah bapa segala manusia. Nabi Adam lah ayah kepada puak-puak kita belaka. Dia lah orang pertama berada di dunia hari itu. Dia kita semua ni anak cucu dia. Kita pergi minta tolong dia, tak kaya dia tak boleh nak tolong. Maka penghuni mahsyar ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi cari, nak berunding dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Lalu masa yang cukup lama mereka cari, tak ada susah dah pada ketika tu, tak ada letih dah pada mereka, telah menjadi biasa dah benda-benda gitu. Teriak tangis, tak makan, tak minum, itu dah biasa dah bagi mereka. Yang sekarang kita nak jumpa Nabi Adam untuk kita nak mohon supaya dia mohon dengan Allah Ta'ala, minta syafaat, kata dia. Lalu lama Nabi kata jumpa dengan Nabi Adam, mereka ni puji Nabi Adam. Mereka kata, engkaulah ayah kami semua anak cucu kamu. Engkaulah orang yang pertama ada atas muka bumi. Maka hari ini, wahai Nabi Allah, wahai bapa kami, isfa' lana ya Nabi Allah, syafa'alah kami, wahai Nabi Allah. Bantulah kami, wahai Nabi Allah. Dan tolong kami. Lalu Nabi Adam katakan,
Nabi kata, aku tahu aku ni ayah kepada kamu. Dan aku ni dilantik menjadi Nabi dan Rasul kepada kamu. Dan aku ni sebenarnya kata Nabi ada tak berani nak tolong kamu hari ni. Betul mu anak cucu aku, tapi aku tak berani nak tolong. Sebab aku ada buat salah dengan Allah Ta'ala. Hari ni bila Allah Ta'ala tanya, aku tak ada jawapan. Apa salah Nabi Adamnya? Iaitu salah Nabi Adam diceritakan kepada kita bahawa apabila Nabi Adam berada dalam syurga, Allah Ta'ala kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu hampiri pokok ni. Aku hampir juga. Jangan makan, aku makan juga. Jadi, salah aku ni yang menyebabkan Allah Ta'ala tu marah kepada aku. Dan hari ni bila Allah Ta'ala tanya, aku tak ada jawapan. Minta maaf, kata Nabi Adam, hamba tak boleh nak tolong. Gila cari Nabi lain yang lebih hebat daripada hamba. Yang mana usia dia panjang dan doa dia banyak dipanjat kepada Allah. Orang yang gigih dalam menyampaikan dakwah, iaitu Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Adam ni berlepas diri dah lah. Tak boleh nak tolong. Nabi kata, nafsi, mumu aku minta maaf, kata Nabi Adam. Gila cari Nabi yang lebih hebat daripada hamba. Nama ni Nabi Nuh alaihi salam. Penghuni mahsyar tadi dalam keadaan tak kenal Nabi Nuh satu hal. Dalam keadaan susah payah nak meredah masa orang ramai tu satu hal. Dalam keadaan nak boleh kau jumpa ni kena kedak tak tahu lagi. Dia kalau jumpa Nabi yang diterima kedak, halangan tu banyak sangat. Tapi bagi mereka benda gitu jadi murah dah. Sebab apa? Yang penting sekarang mereka nak pertolongan daripada Nabi-Nabi. Cari. Walaupun ambil masa yang cukup lama. Panjang waktu. Nah, susah sukar Tuhan lah yang maha tahu. Bila jumpa dengan Nabi Adam, bila jumpa dengan Nabi Nuh, dia puji Nabi Nuh. Nah, dia puji Nabi Nuh, dia sanjung Nabi Nuh, dia cerita. Kami ni susah begini. Jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam lah mari jumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memberi jawapan sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Nuh kata, hamba pun takut hari ni kepada Allah. Hamba pun tak berani nak tolong. Dan hamba pun kata dia ada buat salah dengan Allah, kata Nabi Nuh. Apa salah Nabi Nuh? Iaitu salah Nabi Nuh di mana ketika berlaku banjir yang besar, aku cuba nak menyelamatkan anak aku. Di hadapan mata aku yang lemah, Allah Ta'ala tegur. Ya Nuh huwa laisa min ahlik. Allah Ta'ala kata, wahai Nuh, dia bukan di kalangan ahli keluarga kamu dah. Maknanya perahu Nabi Nuh yang diperintah oleh Allah Ta'ala menciptakan hari itu tak dibenarkan dinaiki oleh orang yang tidak beragama Islam. Hanya orang yang beriman sahaja naik. Maka ada di kalangan anak Nabi Nuh yang tak beriman. Jadi atas peri kemanusiaan, seorang ayah tak tergamuk nak tengok anak mati depan mata. Tapi Allah Ta'ala tegur, Allah Ta'ala larang, jangan. Jadi aku cuba nak selamat anak aku itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka aku salah, kata Nabi Nuh. Hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya aku tak boleh nak jawab. Minta maaf, kata Nabi Nuh, hamba tak mampu nak tolong. Nah, nafsi masing-masing, kata dia. Gila cari Nabi lain yang mana dia ni adalah lebih hebat daripada hamba. Dia adalah kekasih kepada Allah. Itulah dia Ibrahim alaihi salam. Nabi Nuh berlepas diri, bui cadangan kepada penghuni masyarakat, cari Nabi lain yang Nabi yang lebih hebat. Sehingga dia mendapat gelaran kekasih kepada Allah. Carilah dia. Lama penghuni masyarakat ni pergi cari, belarok pergi. Manalah Nabi Ibrahim. Hak ia digambarkan, diceritakan oleh Nabi Nuh tadi. Mengambil masa yang cukup lama, kepayahan demi kepayahan. Akhirnya bila mereka jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu mereka cerita hasrat mereka tadi. Minta Nabi Ibrahim syafaat, minta Nabi Ibrahim tolong, selesailah masalah kita. Ya susah ni. Nah, lalu Nabi Ibrahim katakan, Nabi Ibrahim pun jawab sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam juga. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam juga. Nabi Ibrahim katakan, betul aku ni dekat dengan Allah. Dan anak-anak aku, cucu-cucu aku, sebahagian besar keluarga aku ni di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tapi kata dia, aku pun tak berani hari ni nak menghadap Allah Ta'ala. Aku pun ada salah, kata Nabi Ibrahim. Nak royak salah seorang Nabi ni tak sebagaimana salah kita orang biasa.
Kalau Nabi Nuh cerita salah dia tak adil ditegur oleh Allah. Kalau Nabi Adam tu cerita salah dia tu ditegur oleh Allah Ta'ala. Salah Nabi Ibrahim apa dia? Iaitu Nabi Ibrahim kata aku ada buat salah ketika di zaman Namrud hari tu. Dan dia perintahkan bala tentera dia pergi jumpa dengan aku. Ajak mengikuti keramaian mereka keluar daripada kapal. Aku berbohong ketika itu. Mengatakan aku mengalami sejenis penyakit nama dia ta'un. Orang zaman hari tu bila bunyi ta'un ingat penyakit bahaya. Penyakit yang berjangkit yang mesti kena dijauhkan. Maka aku bohong pada ketika tu. Walhal Nabi Ibrahim dia ada urusan lain. Saja dia gitu tu supaya orang tinggalkan dia. Nah, maka ketika itulah Nabi Ibrahim ni duduk seorang ketika dalam negeri tu. Maka ketika itulah dia merutuhkan berhala-berhala dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim berkata demikian adalah dikira salah. Salah seorang Nabi bercakap demikian. Walau kalau kita tak ada salah apa pun. Nabi Ibrahim kata minta maaf. Amba tak mampu. Amba tak boleh nak tolong hari ni. Dan pergi carilah seorang Nabi dan Rasul yang lebih hebat daripada amba. Dan dia menerima kitab daripada Allah. Amba tak ada kitab kata Nabi Ibrahim. Dia menerima kitab Taurat. Itulah dia Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim ni berlepas diri, nafsi, kamu dan aku tak mampu. Jadi Nabi Ibrahim ni sebenarnya dia bapa nabi-nabi. Tok kita yang paling agung pun tak mampu nak selamatkan manusia di bumi mahsyar. Berlepas diri. Gi cari Nabi yang kepak, Nabi yang kepak, nama dia Nabi Musa alaihissalam. Gilah kata Nabi Ibrahim cari Nabi Musa. Dia lebih hebat, dia ada menerima kitab daripada Allah. Dia mau ni pergi cari. Tak putus asa, tak reti jemu. Walau susah, walau apa pun orang nak terima, tak terima tu cerita lain. Tapi bila dah tu lah nampak jalan ada, pergi cari. Mengambil masa yang cukup lama, jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Cerita masalah yang sama. Suruh syafaat, suruh bantu, suruh selesai masalah di bumi mahsyar yang amat dahsyat ini. Lalu Nabi Musa alaihissalam memberi jawapan sebagaimana Nabi-Nabi sebelum pada ni. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, Nabi Musa pun demikian juga. Apa Nabi Musa berkata demikian? Nabi Musa kata hamba tak mampu. Dia tak cerita gapo salah Nabi Musa. Dan Nabi Musa kata hamba tak berani. Hamba juga kata dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ni. Gilah cari Nabi lain yang hebat daripada hamba, di mana dia ni boleh menghidupkan orang mati, di mana dia boleh menyembuhkan penyakit yang luar biasa, di mana dia ni mencipta burung daripada tanah boleh hidup. Itulah dia Nabi Isa alaihi salam. Dia terima kitab sepuluh hamba juga. Penghuni masa pergi cari Nabi Isa pula. Royak dia puji Nabi Isa sebagaimana dia puji Nabi lain, sebagaimana dia disanjung Nabi lain. Begitulah kepada Nabi Isa. Maka bila dicerita pada Nabi Isa pun jawab sebagaimana Nabi Musa, sebagaimana Nabi Ibrahim, sebagaimana Nabi Nuh dan sebagaimana Nabi Adam, iaitu nafsi. Nabi Isa kata minta maaf, hamba tak boleh nak tolong, hamba tak boleh nak bantu. Dan hamba nak bagi tahu kata Nabi Isa, cari seorang Nabi dan Rasul yang paling agung, di mana dia ni doa dia tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi dan Rasul yang paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dan dia ni adalah merupakan seorang hamba yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu itulah kata dia pergi cari dengan dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila penghuni mahsyar ni mari cari aku, jumpa aku tak jawab sebagaimana Nabi-Nabi lain, sebagaimana Rasul-Rasul lain. Lalu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mohon dengan penghuni mahsyar untuk menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Rasulullah, aku merendahkan diri aku sujud kepada Allah, aku ubahkan diri aku ni, aku sujud dan aku berdoa kepada Allah Taala dengan doa yang cukup panjang dan lama, dengan doa yang tak pernah aku berdoa ketika di dunia itu. Dan doa ini aku tak angkat wajah aku, muka aku, sehingga aku mendapat apa-apa keizinan ataupun apa-apa isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah Nabi kita ni bersungguhnya
untuk nak memberi syafaat, memberi perlindungan. Nah, bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi, dan antara Nabi ada gapo kolam Kausar di bumi mahsyar. Nabi ni dia boleh syafaat orang. Sebab itulah Nabi kata aku antara orang yang paling sibuk. Nabi cerita kepada para sahabat di bumi mahsyar nanti, iaitu aku nak bantu kamu ketika amalan kamu dihitung, dihisap, ketika amalan kamu diletak di atas neraca, ketika kamu berjalan menuju kepada titik yang sirat, ketika amalan kamu ditimbang, semua Nabi kata akulah nak bantu, aku nak tolong kamu. Bahkan siapa pada pasal tahap mana nah, bahkan jika manusia itu dimasukkan dalam neraka sekalipun, Nabi pergi menghadap lagi dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ada apa wahai Rasulku? Di dalam neraka itu ada hamba-hambamu. Di dalam hati mereka, dalam jiwa mereka ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya Allah. Walaupun dia tak ada amalan lain, walaupun dia tak ada hal banyak dah sedia di neraka hari ni, kamu bakar dia, ya Allah. Aku mohon ya Allah tolong selamatkan dia. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai Rasul, moga ambillah dia, selamatlah dia daripada bakaran yang lebih lama daripada itu. Kenapa? Kerana dalam jiwa dia, dalam hati dia ada benih Islam dalam diri dia. Begitulah bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan manusia di bumi mahsyar. Itulah suasana secara kasarnya yang digambarkan kepada kita oleh Allah Taala, yang digambarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kegawatan ataupun huru-hara di bumi mahsyar, yang mana mereka hidup di sini adalah untuk menunggu, untuk dihitung, dihisap segala amalan mereka masing-masing dan menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu cerita berkenaan dengan beriman kepada hari kiamat ini, dia ada dalil daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dak berlaku kiamat di mana ada akhirat, di mana dalil yang pertamanya Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat ini menceritakan kepada kita, Allah Ta'ala kata siapa-siapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, dan dia pula wa amila salihah, beramal dengan amalan yang soleh. Nah, bila seseorang itu kata dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhirat dan dia beramal dengan amalan yang soleh, untuk mereka apa dia? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala balasan di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan bila dia mengaku dia beriman, kemudian dia beramal soleh, untuk mereka apa dia? Lahum ajruhum tu. Bagi mereka balasan inda rabbih di sisi Tuhan mereka tu, iaitu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka ni tidak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang dan dengan kejadian yang tidak baik, dan mereka ni pula tidak akan berduka cita. Ini jaminan datang daripada Allah Ta'ala kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya kita beriman ni bukan setakat beriman saja-saja dak, bahkan kita ni beriman dan kita beramal, kita melakukan diri kita ni jadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala katakan orang ni dia tak akan rasa gundah gulana. Maknanya bila mari kiamat hebat tadi, bila berada dalam kubur tadi, bila bangkit daripada kubur, bila dihimpun di bumi mahsyar, bila dalam keadaan menghadapi huru-hara bumi mahsyar, orang yang beriman dan beramal soleh dia selamat total. Dan inilah kelebihan jasa yang besar yang akan tolong kita hasil jadi orang yang soleh di dunia pada hari ini. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala pesan sangat-sangat. Dan Nabi ni tak ada letih, tak ada penat dalam duk buayat benda-benda gini kepada manusia supaya jadi orang yang baik. Tujuan apa? Nak hadapi benda-benda besar di bumi mahsyar ni lah, untuk nak selamat kita. Kerana apa?
kerana nak suruh kita jadi orang yang soleh. Dan bila jadi orang soleh, mana orang ni dia jadi orang yang baik, mereka tidak akan khaufun alaihim, tak akan rasa takut, tak akan rasa duka cita, walahum yahzanu, tak akan rasa gundah gelana, tak ada rasa takut sebagaimana orang lain itu takut. Jadi, biarlah kita bina hidup kita hari ini sebagai seorang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Bila sebut kata bertakwa, bila sebut kata beriman, ini adalah merupakan kita buat mana hak Tuhan suruh, mana hak Tuhan larang, kita tinggal. Tak sama ada benda hak Tuhan suruh tu tak berlagu dengan kita ke, sama ada benda hak Tuhan larang tu berlagu dengan kita ke, jangan turut. Sebab apa? Sebab nafsu tak pernah, kalau nafsu tak baik ni, tak pernah nak ajak kita bawa kepada kebaikan, tak ada. Jadi kita hidup hari ni kena banyak bergantung harap kepada Allah, kena banyak berdoa kepada Allah, kena rajin buat amal ibadat. Dan kita kena ingat takdirlah amal ibadat kita ni terhad setakat kita hidup hari ni je. Dan kita hidup hari ni pun, kalau kita tolak pergi, tolak mari, hak waktu sibuk kita, hak waktu uzur kita, hak waktu kita tak berapa comel, tak jauh banyak dosa, tu banyak mana dah masa yang telah kita abaikan. Jadi di saki-baki usia yang masih ada, dan kita pun tak tahu lagi berapa lama kita boleh hidup, dan tak ada siapa pun boleh jaminan kepada kita hidup kita sekian ni, maka kita kena bersedia daripada sekarang. Kalau hari ni umur kita 30, 40, 50, 60 dan sebagainya, kita tanyalah diri kita, aku ada apa sebenarnya nak buat balik menghadap Allah Ta'ala. Dan istimewanya kalau kita dah usia 60, 70 dah, artinya dah tak ada masa lagi dah untuk kita. Tak ada waktu lagi dah untuk kita nak sibukkan diri dengan urusan-urusan dunia. Biarlah kita fokus, biar kita banyak untuk urusan akhirat. Percayalah Allah Ta'ala yang maha pemurah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha penyayang, Allah Ta'ala yang maha pengampun. Tuan-tuan, sentiasa tunggu taubat daripada kita, sentiasa tunggu istighfar daripada kita, sentiasa tunggu doa daripada kita, sentiasa tunggu amal ibadat daripada kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala tak suka kalau seseorang hamba tu tak minta dengan dia tak sesungguh melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biarlah kita hari ni jadi orang yang dengar kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang turut apa ditinggalkan oleh Nabi. Mudah-mudahan hidup kita comel. Mudah-mudahan hidup kita ni baik. Mudah-mudahan hidup kita mendapat kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia hari ni kita mendapat kejayaan untuk kita hidup. Gapo dia untuk kita nak makan minum, pakai, keluarga dan sebagainya. Kita dah ada dah Allah Taala rezeki dah kepada kita, dan di akhirat sanalah kita nak lagi rezeki sekali lagi, iaitu kita nak bagaimana kita, keluarga kita, anak-anak kita, kaum kerabat kita jadi orang yang mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita syurga yang kekal abadi, syurga yang penuh dengan segala nikmat yang tidak ada ukurannya. Jadi kalau kita tengok nak para sahabat Nabi, orang dulu-dululah, mereka ni hidup sampai kepada satu tahap sanggup mereka ni berikan harta kepada Allah, sanggup berikan nyawa kepada Allah Ta'ala sekalipun demi mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi mencapai hasrat sebagai seorang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rasanya itulah tazkirah kita untuk pagi ni. Mudah-mudahan yang baik-baik itu Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan untuk renungan kita bersama. Kelemahan, kekurangan dipohon kemaafan dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadat kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita. Hidup di dunia hari ini Allah Subhanahu Wa Taala terima kita, dan mati kita, hidup kita kembali pun Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai seorang hamba yang diredai, dan kita di tempat bersama dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam di dalam syurga yang kekal abadi. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan. Siru ala barakatillah, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.